Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung dengan kuliah kita yang ketiga. Okay. Today we will be discussing about degree of freedom, molecular kinetic energy and internal energy. Actually, this topic is very simple. Okay. Okay, as we know that any moving molecules or any moving object will have kinetic energy, right? Okay, so let's say you have a molecule of neon or argon. So if it is moving, it means that it has kinetic energy. Okay, if it is not moving, then it doesn't have any kinetic energy. Okay, so let's say while it moving, it also rotate. So what does it mean? It means the kinetic energy now has two parts. It's actually contributed by two composition. Okay, one from moving and one from rotating. Okay, rotational. So in order to understand more, we have to know what type of molecule we are dealing with. Okay. Okay, sekarang mari kita tengok apa yang dimaksudkan dengan molecular degree of freedom. Okay, ada dalam lecture note kamu. Okay, ini definisi dia. Okay, dalam bahasa mudahnya degree of freedom ni maksudnya berapa jenis pergerakan satu molekul tu boleh buat. Dua je. Okay, berapa jenis pergerakan. Sebab tu dia ada tulis may move, rotate or vibrate. So ada molekul contohnya monoatomic. Contoh monoatomic molekul neon, argon, dia sebiji je, seketul molekul. Okey, zarah je, seketul atom je. Okey, dia tak boleh rotate. Okey. Tapi contoh hidrogen H2. Okey. Kalau argon tadi Ar. Okey, neon Ne. Okey, contoh H2, duit atomik. So dia boleh bergerak biasa dan dia boleh rotate. Okey, so degree of freedom ni adalah bermaksud berapa jenis pergerakan dia boleh buat. Okey. Jadi berapa jenis pergerakan ni bergantung pada jenis-jenis molekul tu. Okey. So kita kategorikan molekul ni ada tiga, monoatomik, diatomik dengan polyatomik. Okey. Okay, dalam bahasa mudahnya untuk memudahkan lagi pemahaman kamu, okey. Jom kita tengok kotak ni, okey. Dia let's say kotak ni bergerak daripada kiri ke kanan. Okey. So dia ada berapa jenis pergerakan? Satu kan? Okey, cuba tengok. Okey, bergerak kiri ke kanan. Okey, satu jenis pergerakan. So pergerakan sebegitu, maksudnya dia bergerak, dia static tau, tapi dia static shape tu, tapi dia boleh bergerak ke kiri kanan tu. Okay, pergerakan tu kita panggil translational. Okay, ada juga dalam video saya sebelum ni, saya ada tunjuk gambar bola boleh ke bawah. Okay, so pergerakan dia macam static, badan dia semua static still je, tapi dia bergerak kiri kanan kan. Okay, so kita panggil translational. Okay, so kita kata dia ada satu jenis pergerakan. So one degree of freedom lah, satu jenis saja. Tapi kotak ni kamu bayar, dia boleh bergerak bukan arah tu je kan, dia boleh bergerak ke hal lain juga. So contoh tengok XYZ lah, part C tu kan, dia boleh gerak ke atas, ke depan, ke belakang lah. So ada tiga lah XYZ. So kita kata dia ada tiga jenis pergerakan, maksudnya 3 degree of freedom based on translational motion sahaja. Okey, kita belajar sebelum ni average translational kinetic energy. Maksudnya kinetic energy based on pergerakan translational sahaja. Okey. Sekarang kita tengok contoh lain. Ni katakanlah tiba-tiba pergerakan tu, kotak tu dia rolling atau rotating, macam golek lah. Okey. Kotak ni tadi dia bergerak biasa je kan. Sini
ke sini kan. Katakan dia macam rotate, guling, golek. Okey. So, tengok frame gerak dulu. Okey. Berapa jenis pergerakan dia ada ni? Okey, bermula ini satu jenis satu. Okey, kiri kanan. Tapi dia rotate ni pergerakan lain ke kiri kanan satu, rotating satu lagi. So kita kata dia ada dua jenis pergerakan. Okey. Dia ada satu extra way of moving. Instead of kiri kanan, dia kiri ke kanan tapi rotating. Memusing-pusing. Okay, memusing-pusing. So, it has additional 1 degree freedom by rotational motion. Okay. Jadi, total degree of freedom dia, tadi kita tengok kotak tu boleh bergerak X, Y, Z. So, X, Y, Z, 3 translational tambah 1, so jadi 4. Cuma mungkin kamu tanya lah, kenapa rotational tu dia boleh bergerak X, Y, Z kan, tapi kenapa kita tak consider rotational ke arah Y atau Z tu extra juga. So 3 tambah 3. Okay. So degree of freedom ni macam ni dia adalah pergerakan yang new way of moving. Contohnya kamu, dia dah rotate ke arah X direction. Okey, lepas tu dia rotate juga ke Y. Dia still rotate kan. Dia bukan gerak cara lain. Bukan new way of moving. Dia rotate juga. Cuma arah saja lain. So kita tak consider lah. Sebab degree of freedom ni dia consider macam new way lah. Different way of moving. So X ke Y dia rotate saja. Rotate macam tu je. Cuma arah je lain. So arah tu kita dah consider dekat translational kan. Okay. Okay, sekarang kita tengok pula degree of freedom of different molecules. Okay. Sekarang kamu dah boleh faham roughly apa yang dimaksudkan dengan degree of freedom. Maksudnya cara dia bergerak. Okay, so gas ni banyak jenis. Ada helium, ada argon. Okay. Helium, argon, neon ni dia ada satu saja atom. Okay. Macam ni lah. Okay. Gambar tu roughly kamu boleh google lah. Dia tak ada melekat sekali dua. Tak ada. Dia satu je. So bila satu, kita kata dia ada 3 degree of translational freedom. Maksud dia punya, kalau kita nak kira kinetic energy dia, hanya disumbangkan oleh translational motion saja. Pergerakan secara translational saja. Okay, macam kotak tadi yang awal-awal contoh, kita kata X, Y, Z. Itu saja. Okay. Okay, ini kamu boleh tengok lah. Okay. Diatomic molecule pula adalah molekul yang ada dua atom. Okay. Dia melekat sekali. H2O2. Okay. Ini contoh lah. Since dia melekat, so cara bergerak dia pun lain. Okay. Dia ada 3 translational degree of freedom. Dan dia ada 2 rotational. Okay, macam kotak tadi saya tunjuk. Kalau lah kotak tu rotate lah, bergerak tu, dia adalah satu rotational degree of freedom. Tapi untuk kalau kamu tengok gas apa semua, okay, kalau kamu boleh tengoklah contoh gambar tu, dia ada 2 rotational degree of freedom dan 2 vibrational degree of freedom kalau high temperature je lah. Okay, kalau low tak ada. Okay. Ni gambar untuk rotational degree of freedom. Okay, kamu boleh cuba tengok dan fahamkan lah macam mana, kenapa rotational tu ada 2. Kotak tu tadi ada satu je kan. Okay, rotational ada 2. Nanti kamu tengok dan fahamkan. Okay, translational simple sajalah. Dia ini dia bergerak ke sini, bergerak sini, bergerak ke Y axis, X, macam tu lah. Dan vibrational. Okay. Okay, polyatomic molecule pula adalah melebihi 2 atom. Okay. Kamu boleh tengok contoh sulfur, okay, ozon,
Okay. Quite straightforward lah. Kau baca dan cuba fahamkan. Okay, untuk translational saya rasa tak ada masalah. Kau boleh tahu dia bergerak X, Y, Z, axis pergerakan dia secara macam dia macam statik, tapi dia mass dia tu tak berubah. Dia bergerak as a whole, bukan bergolek pergerakannya. So rotational, kalau tadi dua atomik tu dua. Okay, so untuk polyatomic rotational movement ni ada 3. Okay, cuba balik fahamkan. Cuba tengok dan fahamkan. Okay, dan vibrational at high temperature juga. Jadi table ni kita simplifykan lah. Diatomic, diatomic. Okay, roughly kamu kena tahulah monatomic, diatomic ni total dia berapa. Okay, ini penting Total untuk monatomic 3, untuk diatomic 5, untuk polyatomic 6. Okay. Okay, sekarang tengok example. Simple define molecular degree of freedom. Okay, just bagi definisi dia. Then state total degree of freedom at 60. Okay, just bagi tahulah berapa degree of freedom. Monatomic 3, diatomic 5, polyatomic 6. Okay, ni just ingat je lah. Hafal